Kurt Cobain, Chris Novoselic dan Dave Grohl. Ramai menyangka trio inilah yang membentuk Nirvana. Sedangkan sewaktu pembubarannya, mereka mempunyai anggota yang keempat iaitu Pat Smear. Rhythm gitaris ini menyertai Nirvana di penghujung bulan September 1993, sekitar 7 bulan sebelum frontman mereka, Kurt Cobain, membunuh diri. Sebelum mencapai populariti dan menjadi rockstar di seluruh dunia, Nirvana sebenarnya pernah mempunyai gitaris kedua iaitu Jason Everman. Everman mula menyertai Nirvana pada Februari 1989 sebagai touring gitaris. Disebabkan hanya seorang gitaris separuh masa, Everman tidak terlibat dalam pembikinan album pertama Nirvana, Bleach, yang siap dirakam pada hujung tahun 1989. Setelah 13 buah lagu untuk album Bleach selesai dirakam, barulah Everman diambil sebagai gitaris tetap. Walaupun tidak terlibat, Everman mempunyai jasa dalam penerbitan album Bleach. Beliaulah yang telah membayar yuran studio bagi pihak Nirvana yang tidak mempunyai tajaan penerbit mereka sendiri iaitu Sub Pop. Dalam kontrak antara Nirvana dengan Sub Pop, nama gitaris ini turut disertakan. Tetapi disebabkan perbezaan kreativiti dan sikap yang tidak menyenangkan, Everman telah dipecat pada awal tahun 1990. Setelah pemecatan Everman, Nirvana tidak mencari penggantinya dan kerana itulah bagi album kedua, album ketiga dan album kompilasi, hanya Kurt Cobain merupakan pemain gitar Nirvana. Pat Smear menyertai Nirvana selepas album studio ketiganya, In Utero, baru saja dilancarkan. Penyertaan Pat ke dalam Nirvana sebagai rhythm gitaris adalah bagi memudahkan Cobain memberi fokus terhadap nyanyian, terutamanya dalam persembahan live. Sewaktu menyertai Nirvana, Pat Smear bukanlah seorang newbie dalam dunia muzik. Pat merupakan bekas anggota punk rock band Germs yang terkenal dalam komuniti underground seawal era 70-an. Malah, beliau pernah merekod album solo. Sebelum menyertai Nirvana, Pat sebenarnya tidak mengenali langsung anggota band ini dan hanya pernah bercakap sekali dengan Cobain ketika frontman itu datang ke kedai muzik di mana beliau bekerja. Tetapi pada ketika itu, beliau merupakan kenalan rapat dengan Courtney Love, vokalis punk rock wanita Hole yang juga isteri kepada Cobain. Dan beliau percaya Love lah yang telah merekomen dirinya kepada Cobain. Dalam satu panggilan telefon, Kurt Cobain telah mempelawanya untuk menyertai Nirvana. Beliau pada ketika itu langsung tidak mempunyai wang simpanan, tetapi sejurus menyertai Nirvana, Pat telah diberikan kad kredit yang ditempa khas untuk anggota Nirvana dan boleh berbelanja mengikut seleranya. Walaupun keanggotaan Pat tidak lama dan tidak sempat merakam album studio bersama Nirvana, Pat terlibat dalam banyak konsert bagi mempromosi In Utero dan juga persembahan Nirvana yang paling ikonik iaitu Unplugged in New York. Sejak menyertai Nirvana, Pat menjadi orang yang paling rapat dengan Cobain. Menurut frontman ini, beliau terpesona dengan personaliti Pat sejak bertemunya buat kali pertama. Pat jugalah yang ada bersama Cobain sewaktu frontman Nirvana ini overdose heroin di Rome, Itali dan telah membawanya ke hospital. Pat juga antara individu terakhir yang cuba dihubungi Cobain sebelum membunuh diri. Selepas pembubaran Nirvana pada tahun 1994, pada bulan Oktober tahun yang sama, Pat direkrut oleh Dave Grohl bagi menyertai The Foo Fighters. Tetapi selepas pelancaran album kedua band ini, beliau telah mengambil keputusan mengundurkan diri akibat terlalu penat dengan konsert jelajahnya yang padat. Walau bagaimanapun, Pat Smear telah menyertai semula The Foo Fighters sejak dari 2005 hingga kini. Walaupun tidak tersenarai sebagai anggota Nirvana sewaktu band legenda grunge ini menerima anugerah Rock and Roll Hall of Fame, beliau akhirnya tersenarai sebagai penerima anugerah itu pada tahun 2021 bersama The Foo Fighters. Seorang yang selalu tersenyum, Pat Smear tidak kekok dengan personaliti yang kelihatan feminin. Berdasarkan career musiknya, beliau selesa menjadi rhythm gitaris dan tidak berminat untuk dibandingkan dengan gitar hero lain yang jauh lebih berskill. Pat Smear pernah menjadi punk rocker seawal era 70-an, gitaris band grunge paling berpengaruh Nirvana dan kini merupakan anggota The Foo Fighters, band rock and roll terbesar dari US. Walaupun sangat underrated, Pat Smear memangnya pemuzik yang ikonik dan legendary.